tasawuf. Ya, fiqh pun ada prinsip dia, tauhid pun ada prinsip dia. Jadi tasawuf ni dia banyak berlaku pertembungan dengan orang awam lah ya. Orang ahli ilmu yang belajar 3 ilmu tu dia tidak bertembung. Ya, dan orang yang lain daripada aliran, yang keluar pada aliran. Kalau orang yang aliran akidah ahli sunnah wal jamaah yang mengikut aliran Asy'ariyah Al-Maturidiyah, dia menerima tasawuf dengan terbuka. Itu ulama dia. Kenapa saya khabar begitu? Kerana para ulama dia walaupun dia ahli akidah, ahli usuluddin, mereka ada orang yang beramal ataupun orang yang bermazhab. Ya, sebab ulama-ulama mazhab semua beramal dengan tasawuf lah. Ya, bila beramal tasawuf ni, makna mereka itu mempunyai tarekat. Yang orang cemuh tentang tarekat. Tarekat ni satu perkara yang sinonim kalau di ulama azhar dan ulama-ulama tasawuf. Ya, di Nusantara, kalau kita buat kajian tentang ulama Nusantara dulu, ulama pondok, ya, ulama-ulama dulu seperti mana Tok Salehah ke, ya, Syekh Ibrahim Limbung, Tok Kupaluh Husin Al-Mas'udi, Tok Kenali, Tok Salehah, Ali Kutan, Abdul Rahman Ali Kutan, ya, ramai lagi para ulama, ya, Ismail Dil, banyak ulama, Daud Bukit Abal, ulama dulu boleh katakan majoriti mereka beramal tasawuf, makna mereka bertarekat lah. Jadi maksud saya nak sebut itu, setiap ilmu dia perlu ada amalan dia. Tauhid pun bukan kita belajar je tauhid. Tauhid belajar mesti ada amalan dia, betul tak? Kita belajar fiqh mesti ada amalan dia. Takkan belajar sembahyang tak jadi juga. Jadi amalan bagi tasawuf dalam salat adalah apa dia? Khusyuk. Itulah tasawuf dia. Kalau sembahyang tidak ada khusyuk, tak nak belajar, dia longgar situlah. Situ longgar dia. Apabila kita diuji, kita sabar. Sabar itulah tasawuf. Boleh? Betul tak? Tauhid di mana? Rukun qalbi kita lah. Kita buat tu mesti kerana dia. Nah, sebab dia yang menjadikan, yang menurunkan, yang menyuruh kita untuk melaksanakan salat aqimus solah di sembahyang. Kita beriman kan pada Allah. Apa yang Allah Ta'ala wajib kita buat. Jadi macam tu. Kita amalkan. Jadi macam tu. Jadi dari sudut tauhid, apa amalan tauhid? Yang kita belajar lah. Allah Ta'ala wujud, qidam, baqa', mukhalafat 'anil hawadis, dan sifat-sifat kesempurnaan dia, termasuk sifat-sifat maha melihat, maha mendengar. Contoh, maha ilmu. Adakah ilmu yang kita belajar tauhid itu kita tahu Allah Ta'ala maha ilmu, berilmu saja, kita biar gitu? Allah Ta'ala maha melihat, kita biar begitu? Ataupun Allah maha mendengar, kita biar begitu? Bila nak amalnya? Bila kita nak amalkan tauhid? Dia panggil apa ni, tauhid amali. Bila? Sampai bila? Tak sudahlah kita belajar. Kita belajar di surau, kita balik habis gitu. Kita datang balik, kita belajar balik habis begitu. Kalau sembahyang tu memang betul kita apa? Kita laksanakan. Bila kita laksanakan, amalan dia adalah khusyuk dalam solat. Maka datang Nabi ajar kita, ya, setelah apa, ma huwa iman, ma huwa islam, ma huwa ihsan. Tu dia datangkan ihsan. Itulah nama yang kedua bagi tasawuf. Ataupun boleh kata-kata ihsan tu nama pertama bagi tasawuf, nama yang kedua tasawuf, nama ketiga tarekat. Jadi macam tu. Apa bandingnya benda tu? Tapi masyarakat tidak pernah didedah, cuma dimomok-momokkan tentang tu. Asasnya ialah an ta'budullah ka'annaka tarah. Kamu beribadat pada Allah supaya kamu, seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau kamu tak dapat rasa lihat, kamu rasa Allah Ta'ala itu lihat kamu. Jadi itu induk. Jadi nak rasa tu macam mana? Itulah soalan kita. Nak rasa tu, seolah nak rasa tu macam mana? Sebab itu kita belajar fiqh. Kita tahu benda itu haram, perlu kita tinggal. Kita tinggalkan
Saya nak tanya, saya tak nak sebut orang lain, kita yang ada sekeluntir, ada masyarakat yang ada di sini yang datang ke surau ni. Kenapa kadang-kadang kita tidak mampu menahan tentang dosa tersebut? Kita langgar juga. Saya tak sebut dosa batin lagi, saya nak sebut dosa zahir dulu. Tengok mana tak senonoh, tengok mana tak mampu, rasuah makan, apa benda yang buat dosa-dosa itulah. Menipu, sebab apa? Dia tahu dah benda tu haram, dia tahu. Kan dia tak tahu, tahu. Hentam juga, langgar juga. Sebab hati tak ada, hati itu tidak ada. Kenapa hati tak ada? Hati itu tidak merasanya Allah Ta'ala itu melihat dia. Hati itu tidak ada merasa Allah Ta'ala itu melihat dia. Hati itu tidak ada merasa bahawa Allah Ta'ala itu mendengar dia. Hati itu tidak ada merasa bahawa Allah Ta'ala mengatakan apa yang ada dalam hati dia. Dia tak ada, dia hilang situ. Itu Allah Ta'ala. Yang malaikat duduk kiri kanan itu pun dia lupa. Dia keluar masuk pergi berjalan. Malaikat Raqib dan Atib tu yang duduk catat dia tu pun dia lupa. Dia tak ingat duduk kiri kanan dia. Dia rasa dia je. Sampai bila kita hidup? Sampai tu tak ada orang yang tak belajar, memang tak ada lah benda tu. Jadi bila nak amalkan? Amalan tu yang akan menjaga kita, walaupun kita tahu asas tauhid itu, sebelum saya buat tasawuf tu, asas tauhid itu, iman kita itu yazid wa yanqus. Masa dia naik, ada masa kurang. Pelajar selalu tanya. Saya kata, saya ustaz ke, siapa dia awliya illah, para wali ke, semua begitu. Iman dia yazid wa yanqus. Ada masa naik, ada masa kurang. Dan di masa malas, tak ada harah lah. Nak pergi sembahyang jemaah, dia tak nak. Walaupun dia rajin pergi sembahyang jemaah. Kalau dia datang, dia tak malas. Di masa dia lemah, tu masa dia jatuh. Iman dia. Melainkan para Nabi dan Rasul. Para Nabi dan Rasul setiap masa, setiap detik, setiap saat naik. Tak turun-turun. Tak turun-turun dah. Naik. Sampai dia mati. Kita tak. Itu kita kena faham. Sebab itu kita banyak terpaksa bergantung kepada Allah Ta'ala. Okey. Mudah je nak faham. Setiap kebaikan datang daripada kita ke daripada Allah? Setiap kebaikan kita buat datang pada kita ke atau pada Allah? Kalau yang maksiat, kita tahu syaitan. Kita tahu nafsu kita yang mendorong kan kejahatan. Macam mana? Kebaikan. Sebelum nak buat baik, siapa dorong kita buat baik? Boleh? Tauhid. Kita belajar tauhid dulu. Belum buat tasawuf tu kena tauhid tu kena kata mantap, kena faham. Kena hadam dia kata. Tauhid kita buat. Jadi apa benda yang kita rasa kita hebatnya? Sebab tu Abu Abbas Al-Masri kata, segala ketaatan kamu itu kena ingat. Dia pesan pada Ibn Atta' Skandari tu, Sahibul Hikam, ulama besar kan, seorang fuqaha dan seorang ahli tasawuf, semua kenal. Bila sebut hikam je, semua kenal Ibn Atta' Skandari. Yang Tok Pulamani buat tu. Tok Pulamani buat, Tokku Pulamani Terengganu buat terjemahkan hikam. Ramai orang belajar hikam. Orang dulu sempat belajar hikam. Kalau dalam tasawuf, hikam itu yang kedua. Hikam itu adalah yang kedua. Dia pesan Abu Abbas Al-Masri pada Ibn Atta'. Dia kata segala ketaatan itu adalah anugerah Allah Ta'ala pada kita. Anugerah. Mana kita ya? Mana kita? Mana hebat kita? Kalau Allah tak izin, tak pergi kita. Kalau Allah tak beri, fa'al lima yurid, tak ada. Wa ma tasya'una illa an yasha Allah, tak ada. Sebab kita belajar tauhid, kita hanya usaha. Sedangkan usaha kita itu tidak boleh beri bekas. Yang boleh beri bekas Allah SWT. Itulah tauhid. Itulah hakikat. Oh, ustaz ni ngajar hakikat pula bekas. Itulah hakikat. Itulah tauhid. Itulah asal. Kita belajar. Kita datang ke surau ni. Bukan semua yang dapat. Bukan semua yang dapat. Nak pergi surau tak ada. Yang pergi masjid gitu juga. Bukan semua yang dapat. Orang kampung kita berapa persen sangat? Orang kampung kita 100%. Yang pergi ke surau 2% je. Tak?
Kalau 10 tu 2 orang. Kalau 100, 10% apa? 10 orang. Sini ada berapa? Kira penduduk sini berapa orang? 10% yang pergi sini. Yang jadi AJK surau tu, Tok Imam tu, alhamdulillah tu asbab dia jadi imam. Dia jadi apa? Jadi bila jadi AJK, tidak dia pun tak datang. Percayalah sebab saya imam, saya tahu lah benda tu. Tak ada, jangan cakap lah. Orang yang betul, yang hebat surau ni, masjid tu jemaah yang tak ada apa-apa tapi dia datang ke masjid. Itu orang paling hebat. Bukan kita, bukan Tok Imam. Bukan Bilal. Bukan. AJK bukan. Betul saya cakap. Kita cari buat pembaharuan. AJK baru. Apa ke tidak? Dalam dia tak ada masjid dah. Tak ada kat surau. Itulah pengalaman. Jadi kita nak balik pada tauhid tu tadi. Supaya kita dapat faham. Jadi tauhid tu dia perlu amalan dia. Itu yang kita amalkan supaya hati kita itu, ya, walaupun kita kata lemah, kurang-kurang ada sedikit, ya, latih diri kita. Kalau solat ada tasawufnya, ada khusyuknya, ya, apabila kena uji ada kesabarannya yang Allah Ta'ala bagi. Dia kunci dia pada ihsan itulah. Mana mungkin kita dapat sabar, mana mungkin kita dapat khusyuk kalau kita tak ingat Allah. Itu asas dia. Ingat tu dalam keadaan bukan ghuflah, lupa, dalam ingat dia sedar. Dan istilah tasawuf dia kata hudur hati kita, walau sementara, walau sekejap-sekejap. Dalam bahasa tasawuf disebut talwin, walaupun tidak tamkin. Talwin tu dia datang dan pergi, datang pergi. Tamkin tu Allah dah tetap tu pada para anbiya, para sahabat, para ulama besar, para awliya. Dalam tasawuf dia ada awliya. Orang sekarang tak percaya benda tu, ya, yang Allah Ta'ala dah kurnia kepada dia. Itu adalah anugerah. Yang hati itu hidup. Hati dia itu hidup. Satu hidup pada zahir kita jasad ni, pada hati dia perlu hidup. Hidup tu dia sedar. Ya, dia sedar. Di dalam ingatan tu, pada Allah tu dia sedar, dia jaga. Macam kita sebut, hati tersebut, dia sedar, dia jaga. Ya, jadi macam tu. Dia sedar, dia jaga. Macam perasaan kita, kasih sayang kita, ya, kepada anak isteri kita, kepada cucu kita, perasaan tu ada. Jadi perasaan itu yang kita nak bawa itu lebih kepada setelah kita laksanakan suruhan dia, meninggal segala larangan dia, hati itu tadi nak sedar supaya dia rasa juga dengan Allah, dia rasa juga dengan Rasulullah SAW. Bukan dia tidak ada, dia ada. Itu naluri dah Allah beri dah. Allah dah lengkap dalam hati manusia. Yang itu perlu songkir balik. Jadi tasawuf itu dia ngajar itulah ihsan tadi. Dari segi tauhid dia ada, dari segi fiqh pun dia ada. Siapa buangnya tu dia tak ada lah. Okey, boleh. Jadi yang kedua yang tentang perbahasan tentang tasawuf ini, ya, baru ni saya sebelum tadi saya baca sikit tentang dialog perbahasan. Ya, apabila seorang ulama dia nak bahas tentang tasawuf, ya, dia nak kaji, dia nak menulis, dia nak apa, dia mesti orang tasawuf juga. Dia bukan teori. Dalam bahasa Arab bukan nazari, dia mesti amali. Ya, dia amali tu dia ada amalan dia. Baru dia dapat faham, tidak sampai kesudah lah. Kalau dia karang sekarang ni orang karang hikam tapi dia tidak orang tasawuf. Dia hanya mengaji je, dari segi pengajian dia panggil kajian. Dari segi pembacaan tak boleh. Ya, tidak tak boleh kita tasawuf dia tidak begitu. Ya, dia mesti amali sebab kalau orang belajar hikam peringkat kedua, dia ada mubtadi, ya, ada mutawassit, ada muntahi. Tasawuf hikam itu merupakan yang dipanggil mutawassit, orang yang bukan mubtadi, bukan orang awal, sebab dia akan sentuh amalan orang tasawuf yang akan disentuh, akan dilalui oleh golongan tasawuf itu sendiri, di sudut amalan dia. Ya. Ustaz cuba faham, saya nak faham macam mana Ustaz? Pening kepala Ustaz nak faham cakap Ustaz ni. Mudah je. Siapa orang boleh berubat sini? Ada pandai berubat? Ada sini orang pandai berubat ada? Tak ada? Ada? Saya nak tanya, dia berubat orang kena J ada benda. Dia ada amalan dia tak? Dia ada amalan dia? Ada? Khairi ada amalan? Ada orang yang berubat? Ada?
Ada amalan ni kan? Ada. Ada buat semua baca kan? Amalan. Kalau tak baca boleh tak? Dia ngobat tanpa dia baca? Tak boleh. Bila dia baca. Bila dia depan dengan orang tu, dia dapat rasa tak? Dia dapat rasa tak orang tu ada jin, ada setan, ada benda? Ada? Dapat rasa? Dapat kan? Sebab dia amalan dia tu. Itu yang zahir. Awak dengar Allah. Oi, lagilah. Yang mencerita tadi, yang mencerita rasa tadi, yang mencerita jin tadi, yang mencerita kita. Oh, lagilah, ya Allah. Amalan tu lah. Fatabang sababah tu. Boleh faham? Itulah connect dia. Kontak dia. Hubungan dia. Weh. Sebab tu hati tu ada. Sebab tu kawan saya tahulah kawan saya pengerusi. Terus sifat ni 9. Cakar rumah dia tahu. Saya nak buat istilah yang paling mudah. Dia akan dapat rasa benda itu. Orang biasa, saya ni tak ada benda. Saya cakap, okey. Pergi dengan Tuhan dia. Awak ni, masalah ni ada benda duduk dekat awak ni. Sudah. Ya ke? Saya tak rasa apa-apa pun. Kenapa dia dapat rasa, kita tak dapat rasa? Saya nak tanya. Kenapa? Mudah je. Bukan susah pun. Tasawuf gitulah. Zauqiyah tu. Rasaan khusyuk. Itulah dia. Rasaan makrifah, rasa cinta, rasa sayang. Itu ada. Saya cerita ni kan. Itu mabadi. Itu masuk dalam mabadi. Itu asas. Yang perlu dibawa. Orang sekarang tak ada. Dia lantung gitu. Mana boleh begitu? Dengar marah. Sedang kan. Ada tadi dia khabar. Cuba beri dalil saya ada tasawuf. Pada zaman Nabi. Hadis Quran. Saya kata bahaya. Cuba beri saya dalil. Tauhid Usuluddin. Ada tak? Cuba beri Usuluddin. Mana ada? Cuba beri saya dalil Usupik. Cepat dalil Quran hadis sebut ada. Ampun tak ada. Beri saya dalil Quran tu yang ada titik ada. Mana ada titik pun tak ada dulu. Cedak nak cakap sikit cakap begitu. Nak tolak semua ni. Saya kata dalam tasawuf. Ulama kita mudah je buat, kita tak susah pun. Kita kabur Imam Syafi'i, kita tahu Imam Syafi'i itu hebat. Kita tahu Imam Ahmad bin Hanbal itu hebat. Kita tahu Imam Malik itu hebat. Apa dia sebut? Imam ini mukadimah yang ni. Imam Syafi'i sebut, dia kata kun faqihan wa sufian. Ada? Jadilah kamu sama ada seorang faqih yang tahu tentang hukum hakam, halal dan haram. Sebab dia untuk ngesahkan ibadat kita. Kena ada fiqh. Kun faqihan wa sufian. Jadilah kamu seorang yang sufi yang mengetahui tentang tasawuf dan beramal dengannya. Kalau fiqh kena beramal, tasawuf kena beramal juga. Macam mana? Kita solat, fiqh solat. Amalan sufi adalah khusyuk itu. Kalau semayang awak belajar, nak dapatkan semayang, kena tahu apa rukun qalbi, rukun tasawuf. Aku nak dapat khusyuk, kena belajar. Ke gitu, ke tak payah belajar? Khusyuk, nak dapat khusyuk, ke tak payah belajar? Pala gitu je. Nak berapa orang belajar 10 kali baca sekian-sekian. 12 kali baca 100 kena baca. Dia kena wirid tu baca. Tak tahu tanya Ustaz Sani tu. Pakar perubatan PPD tu tanya dia. Saya tak ada yang tanya saya sebab saya tak ada bidang tu. Tanya Ustaz Suhaimi. Sekolah sains. Ustaz tak payah baca ke? Ustaz duduk saja je tu. Dia cari wirid tu, jangan main. Nak kekang tu. Boleh berdepan nanti kan. Dia perlu habis. Lemah semangat dan semana. Itu dah jadi amalan lah. Itu dah segi perubatan. Kenapa awak tak nak beramal dari segi tasawuf? Untuk mendapatkan khusyuk. Tak ada jalan, memang itu jalan dia. Tauhid dengan jalan tauhid. Fiqh dengan jalan fiqh. Tasawuf dengan jalan tasawuf. Itu kerangka ilmu dipanggil. Awak nak marah macam mana? Tak boleh. Kun faqihan wa sufian. Jadilah kamu seorang faqih, seorang sufi. Walaisa wahidan. Itulah. Maknanya janganlah kamu ambil salah satu daripadanya. Dia kata, wa inni iyyaka ansah. Sungguh aku nasihat kamu. Imam Syafi'i kata, aku nasihat kamu. Zalika qasim, dia kata. Akan jadi keras hati kamu.
Maknanya orang yang hanya berfiqh, dia tidak bertasawuf. Ya, dia akan menjadi keras. Betul tak? Betul? Betul tidak? Cuba tengok. Dia tengok. Orang bila bahas tentang tasawuf, tak ada. Kadang-kadang orang hebat berjuang tak ada. Dia kata tak payahlah bertasawuf ni. Tak payahlah bertarekat ni. Pandai baca Quran je. Dia anggap salah tasawuf. Nampak? Oleh kerana dia ada. Dia bila buat timbang, dia kena adil. Sebab orang yang beramal dari segi tasawuf ni, tarekat ke apa, dia sampai hari ni. Sampai hari ni, kita Malaysia tak masuk. Kalau pergi Azhar tu bersepah ulama'. Saya nak beritahu orang yang belajar akidah. Ummul Barahim, Imam Sanusi itu Ahmadiyah. Saya dedah je benda ni. Dedah saja. Ya. Sebab itu kita kena faham. Ahli hadis Ibn Hajar Haytami itu kita selalu dengar dalam ulama fiqh. Ada amalan dia. Dari segi tasawuf. Zakaria Ansari. Imam Ghazali. Imam Syafi'i ada. Wa ini iyyaka ansah zalika Qasim. Dia kata kemudian disambung lagi depan tu, jika tak silap saya, mungkin tak berapa nak ingat tak. Dia kata kaifa dzul jali an yasluh. Maknanya bagaimana orang jahil itu dapat betul. Apabila orang yang bertasawuf, dia tidak berfiqh, dia tidak dapat baiki. Dia tidak dapat membetulkan orang bila dia tidak fiqh. Sebab bila semayang, contoh nak mudah semayang, kita nak ikhlas kan. Dah kalau niat tak betul, tak reti, semayang kita tak sah. Baca Fatihah salah, baca tahiyat akhir salah, tak tahu mana rukun, tidak mana sunat abad tak tahu, mana sunat ayat pun tak tahu. Kita langgar je. Orang niat zuhur, awak entah niat asar. Orang berniat, awak tidak berniat. Kalau dah tak sah, macam mana nak ikhlas? Datang, aku buat ni ikhlas, tapi tak sah sembahyang tadi dia tak sah, nak datang, macam mana nak ikhlas, macam mana? Tak lepas lah. Itu masalah fiqh tu dia kena ada. Bila fiqh tu betul, niat itu dah betul, baru datang ikhlas, baru datang khusyuk. Jadi timbangan tu dia akan dapat. Pahala tu yang kita sebut pahala itu pada tasawuf tu. Nak benuh bencana tu yang kita semayang tu, selepas ada akidah, selepas ada fiqh. Jadi macam itu nak kita faham. Memang sebut itu mudah saya sebut, tapi dari segi amalannya payah, maknanya mudah. Ini kita nak bedah siasat ni. Kita tak tahu sini ada mengajar tasawuf itu, ada pernah? Ada? Tak ada? Tak ada ya? Jadi macam kita belajar asas saja. Asas tu kita tahu. Saya mengajar tasawuf di Malana setiap hari Senin. 3 kali je seminggu. 3 kali pula seminggu, minta maaf. Sebulan 3 kali. Semalam lampar 3 kali seminggu. Lepas tu sentuh sikit di Kelab Rendang dia orang nak, tak apalah. Dengan Cik Ustaz Sarudin. Jadi macam tu. Masjid saya sentuh sikit je. Saya ngajar fiqh, bab imam dengan makmum. Masjid baru tu, masjid daerah tu, subuh saya ngajar akidah. Di surau Situan saya ngajar akidah. Dia orang nak usul tahqiq kita bagi usul tahqiq. Usul tahqiq yang main. Dia gabung tasawuf dengan tauhid. Dia macam tu. Jadi kita dapat faham supaya kita tidak melarat tanganlah sampai kita, sebab benda tu berlaku. Pertembungan tu berlaku, itu disebut oleh Imam Syarani lah, yang dinukilkan oleh Syekh Azhar tu, Syekh Halim Mahmud dalam kitab Qadidut Tasawuf. Ya, mana pertembungan itu tetap berlaku. Aliran tu macam akidah juga dia akan bertembung. Ahli Sunnah dengan Syiah, dengan Khawarij, Khawarij moden, dengan Qadariyah, dengan liberal, dengan sekular, dia akan bertembung benda tu. Dia akan bertembung. Fiqh gitu juga. Main tak payah semayang, taslim, macam-macam orang sekarang ni. Bila pergi ke tasawuf gitu juga, dia akan berlaku pertembungan tu. Jadi macam tu. Jadi orang akidah ahli sunnah ni dia tak akan menolak. Orang yang menolak itu adalah orang yang tu payah. Ini. Balik pada tadi. Ya, okey. Itu asas lah. Ya, jadi Imam Syafi'i pun sebut. Kemudian Imam Malik disebut. Ya. Imam Malik sebut, dia kata, dia cakap begini. Man tasawufin bi ghairi tafaqquhin. Macam semula. Man tasawufin
bighairi tafaqquhin faqad tafassaqa. Wa man tasawwufin bighairi tafaqquhin faqad tazandaqa. Wa ma jama'huma faqad tahaqqaqa. Tu dia. Benar pula ustaz. Siapa yang bertasawuf, berfiqh tanpa tasawuf, dia jadi fasik. Betul? Macam mana pula jadi fasik ustaz? Jadi fasik lah. Dia tak jaga. Ya, tak sabar, tak ada khusyuk. Banyak benda lah. Ada lebih kurang je. Ya. Bila benda-benda tu tak ada. Bukan saya sebut Imam Malik. Nak marah Imam Malik lah. Siapa pula bertasawuf dah khabar. Tapi tidak berfiqh, tazandaqa, akan sebab dia berlaku syirik tu nanti, akan terkeluar pada Islam. Sebab tu yang jadi semayang tak payah mai berat, itu tak ada. Sebab saya banyak bertemu dengan orang, bukan banyaklah, adalah dialog-dialog. Dia bagi saya tasawuf tu dia ringkas dan padat. Dia tidak cerita melarat-larat sampai ke atas langit, lepas ke bawah bumi, lepas ke ala-ala raib dok. Tak ada. Dia tuju dua je. Dia makrifah dengan betulkan hati kita. Makrifah mengenai Allah dengan dia membetulkan hati. Menghilangkan sifat buruk, memasukkan sifat baik. Tak ada melarat. Bekerja-kerja cerita berhakikat pening kepala. Ya, jadi macam tu. Ya, kalau kita tengok ulama dulu, dia cukup ringkas dan padat untuk membahaskan tentang tasawuf. Ya, mengikut kaedah lah, mengikut keadaan dan suasana orang yang berada di hadapan dia, tu ulama dulu. Jadi macam tu mudah. Kitab bersepah. Orang sekarang tak nak tahu. Kitab tasawuf ni bersepah. Banyak sangat. Kitab induk kita kata. Bukan kitab-kitab yang biasa tu tak. Kitab induk tu banyak, tapi orang tak pernah masuk cebur kan, tak nak pernah tahu tentang kitab-kitab tasawuf. Tu yang jadi haru biru ni. Kita cuma tahu kitab Ihya Ulumuddin je. Kita orang awam, alhamdulillah Imam Ghazali ada. Jadi orang Melayu kita, dia tahu kitab Ihya Ulumuddin, ringkasan dia oleh Al-Muqaddasi, diterjemah dalam bahasa Melayu. Satu dia panggil Bimbingan Mukmin, ataupun dalam istilah dulu Abdul Samad Al-Palembangi, ia Sayyurus Salikin. Itu dihimpunkan. Ya, diringkaskan untuk dipadatkan, untuk mudahkan. Jadi Imam Ghazali ini, dia telah banyak kitab tasawuf tu dia tulis kerana kitab, dia himpun satu kitab yang paling ringkas untuk kita. Ya, kitab itu dia buat oleh kerana anak murid dia tak mampu dah. Anak murid dia kata, aku nak baca semua, aku tak mampu, aku minta dengan kau, wahai Imam, maknanya buat satu ringkasan, khilasah. Ya, tasanif dipanggil. Khilasah kecil ringkas dan untuk aku amalkan. Maka lahirlah kitab tu nama Ayyuhal Walad. Ya, tu dia. Maknanya kitab yang ringkas, yang padat yang ada. Itu kitab tu yang saya baca. Saya dah ambil sebelum diterjemahkan oleh siapa tu? Arab ada, diterjemah oleh Al-Banjari Az-Zamzam tu. Ahmad Zamzam. Dan saya telefon tak ada, saya WhatsApp dengan dia. Saya ambil minta sanad dengan dia, sebab dia ada dapat daripada sanad tu. Kitab tu. Kitab tu saya baca. Ya, kalau nak tahu kitab tu saya baca, boleh layari saya punya persatuan Darul Akhyar Facebook. Darul Akhyar. Darul Akhyar saya tu, persatuan Darul Akhyar saya, tulis persatuan Darul Akhyar, akan keluar dalam Facebook tu. Ya, dia ada live. Saya ada, Dr. Abdul Rahman ada, Dr. Ibrahim, Engku Ibrahim. Ya, Terengganu. Ya, ada Ustaz Anwar Maliki yang terbaru ni, cuba tengok Ustaz Nasrul. Saya dah pelawar dia untuk masuk dalam tu. Cuma Google Map tu berjalan setiap hari lah. Ya, secara tu. Ya, kami berjalan terpaksa buat secara tu dulu sebelum nak dirikan kelas dan asrama dalam proses cari dana. Ya, maknanya kita nak gabung tu. Sampai tasawuf tu kena ada pusat tempat pengajian. Itu sikit saya dedah lah. Untuk tenaga pengajar tu insya-Allah budak pondok dah ada dah. Tunggu masa je. Cuma nak dirikan je lagi. Kita nak bina madrasah itu berasaskan kepada akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, dan kita nak budak-budak pondok je.
Ya, yang ajar tu nanti. Ya, itu penting dalam asas ilmu. Bukan tahfiz. Saya memang tahfiz tu orang sebut, saya kata ya, sebab tahfiz terlalu banyak. Saya nak diri kat Pekan ni pengajian. Tak baca sikit pun ada. Maknanya untuk pengajian Islam, untuk mengajar tauhid, tasawuf dan fiqh secara fardhu ain, secara benda yang basic-basic. Kita nak ajar gitu untuk mudah. Dan supaya asas-asas itu dapat dikembangkan oleh penduduk Pekan. Itu cerita saya lah. Jadi macam tu. Cerita Tanjung Medang. Di Tanjung Medang. Abang saya dah ada dah buat. Ustaz Barin tu dia buat tahfiz. Tak apalah, biarlah. Mana yang dah ada tu dia buat, dibangunkan. Tak apa, tak ada masalah. Ya, sebab kita dah makin mengucup. Ilmu tu makin mengucup. Pertembungan pemikiran tu banyak. Jadi kita terpaksa menguatkan balik. Ya, sebab tu sekarang kita tengok di Kelantan pondok-pondok mula bangkit. Ya, sambung balik tadi. Itu dia kena mengaya tu balik semula. Ya, jadi takut jadi zindik. Lepas tu dia kata wa man jama'ahuma faqat taqa. Siapa yang gabung kedua fiqh, gabung dengan tasawuf, Imam Malik kata tahaqqaq, maka tahqiqlah. Benarlah segi amalan dia. Jadi macam itu ringkasan lah untuk kita dapat ambil sikit lah supaya kita dapat ngerti balik. Kurang saya mudah je mengajar tu untuk dapat, untuk diri saya, untuk orang dapat orang faham, supaya dia tidak sinis. Satu dia tak sinis tasawuf, satu dia tak sinis tarekat. Tu saya memang jarang orang ajar, tapi kita kena wajib pertahankan bagi kita. Seulang balik. Pertama, tidak siniskan tasawuf, tidak siniskan tarekat. Kata macam-macam. Okey? Tu dia. Sebab tasawuf ni ada para ulama sebut diwarisi sehingga hari ini. Okey? Yang kedua, tarekat. Tarekat gitu juga. Tarekat ini orang anggap benda amalan yang didewa oleh guru ni tak. Tarekat ini diamal oleh siapa? Diamal oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Ustaz khabar gitu? Memang saya khabar begitulah sebab dalam tasawuf, dalam kitab dia semua ada tentang silsilah tarekat itu. Daripada Rasulullah sampai kepada kita pada hari ini. Sampai. Ini sanad-sanad amalan tu. Sebab dalam Riyadhus Salihin, Aisyah bila ditanya tentang Rasulullah, Rasulullah itu tidak pernah lupa Allah. Kulihin. Zahir dan batin tak pernah ingat. Zahir dia baca. Dia masuk masjid, dia baca. Keluar masjid, dia baca. Masuk tandas, dia baca. Keluar tandas, dia baca. Bila berlaku ribut, bila berlaku ada bacaan dia, pergi sini baca. Nak mula sekolah dengan baca bismillah. Nak sembahyang sunat, ada sembahyang sunat, ini baca ni. Kan? Contohlah ada baca wirid, ada baca. Itu dari sudut zahirnya. Dari sudut batinnya Rasulullah, dia tidak lupa Allah Ta'ala. Itu yang disebut dalam tasawuf. Dan disebut dalam ihsan. Para nabi, para sahabat, dia berdepan dengan Allah Ta'ala. Anta'budullah ka'annaka tarah. Dia sentiasa ingat pada Allah ni, bukan disebut dah. Sebut kategori. Yang pertama untuk dilatih mulut kita. Dia dah sampai peringkat musyahadah, berdepan dengan Allah setiap masa, setiap detik, setiap ketika. Lagi pula Nabi Muhammad dah bertemu dengan Allah Ta'ala. Kita ni seolah-olah aja. Maknanya Nabi ajar kita. Bukan masalah kita tahu sendiri. Nabi yang ajar. Kena carilah. Tak dapat, Nabi kata rasakan Allah Ta'ala tu maha melihat. Rasakan. Itu dari segi induk. Sebenarnya dari segi sifat kesempurnaan, kita rasalah Allah Ta'ala itu maha melihat. Rasa yang Allah Ta'ala itu maha mendengar. Rasa Allah Ta'ala itu maha mengetahui zahir dan batin kita. Sebab itu kita tak amalkan, kita sibuk amal benda lain, tak dapat lain tu. Macam mana Ustaz nak dapat? Rasa-rasalah Allah Ta'ala lihat semua. Bukannya lama pun. 10 minit macam ingat mati. Kalau ingat mati, Rasulullah kata sunat ingat mati. Tapi kita tak buat, mampu kita tak ingat. Cuba ingat mati, aku ni duduk 5 minit, aku akan dimatikan. Lepas tu akan dimandikan. Kemudian akan disemayangkan. Aku akan ditanamkan. Tinggal aku seorang diri dalam. Maka datanglah makanan kita buat dia tiap hari, tiap gaya. Datanglah perasaan tu. Macam orang wirid je. Wirid kan dia amal. Dengan berkat dia wirid tu jadi mustajab lah. Dia boleh berobat ke. Dari segi, itulah bendanya. Sebab dia amalkan. Macam main bola lah. Sepak bola, lekat tu. Pusing, lekat lagi bola tu. Celik yang mata bola. Celik yang mata badminton.
celik je mata, pimpong dang dang dang. Jadi dia amalan celik je mata, pokok tayar, celik je mata. Ni, itu pergi kerja siang malam, tak payah pandang pun tangan gitu je. Dah biasa. Kerohanian kita, roh kita, amal kita gitu juga. Cakaplah buat tiap hari. Jadi amalan. Betul kau tak buat lah. Saya beri ilmu tu 10 minit je, 5 minit je. Allah Maha melihat apa yang aku buat. Buat lah, tengok. Dan 5 minit, duduk sekejap sebentar je, duduk benar-benar tafakkur. Dia panggil. Ingat Allah Ta'ala Maha melihat apa yang aku buat, Allah. Ya Allah Ta'ala bila sifat lain. Buat lah, tengok. Tauhid tu. Kita amalkan benda tu. Barulah dapat benda itu, tauhid tu kena amalkan juga. Bukannya macam orang ingat Allah. Boleh tadi, boleh faham je. Itulah asas dia. Okey. Macam mana Ustaz kata tarekat daripada Nabi? Sebab benda tu asal daripada Nabi. Sebab tu dia ada silah. Nabi Muhammad turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Abu Bakar turun kepada, dia silah kepada Salman Farisi. Contohlah saya beri. Salman Farisi, dia turun pada Ja'far Shadiq. Muhammad Qasim bin Sayyidina Abu Bakar turun kepada Ja'far Shadiq. Ja'far Shadiq dia pula turun kepada Abu Yazid Bustami. Abu Yazid Bustami turun pula kepada Ali Al-Farmadi. Ali Al-Farmadi ni adalah guru kepada Imam Al-Ghazali. Turun pula Yusuf Al-Hamdani, Khalid Agni, turunlah sampai habis. Macam tu. Bukan benda sebarang. Ingat kita dapat terus gitu. Tak. Itu diwarisi daripada dulu sehingga hari ni. Itulah kualitinya amalan itu. Dia bersanad ada. Jadi orang tak faham, macam hadis juga, macam ilmu juga. Ya, jadi ini orang sekarang kata tak perlu sanad dah. Mana dia mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Habis kat situ. Itu sebagai mukadimah dia. Kita sekarang nak masuk definisi pula. Ada berapa minit lagi, Syari? Lama lagi. Celoteh dah lagi 5 minit lagi. Tak apa, 5 minit jangan risau. Dia orang masjid surah sama je, sama kat saya. Kalau ada dia tengok saya dah lama tu, dia pun pandang ke atas. Pandang ke atas, saya faham lah tu. Lepas dia bergerak sana, dia gerak sini. Dia tak bunyi tu, sekali nak bunyi lah. Ya, 38 lah. Okey, kita ambil dulu, kita masuk gear pertama dulu. Yang ini saya buat sendiri dulu. Masa saya ada buat tu, saya buat sendiri tentang Mabadi. Mabadi satu tapi saya kumpulkan. Saya cuba dedahkan tentang Mabadi tasawuf ini, prinsip tasawuf ini untuk kita faham. Ya, okey. Jadi kita ambil definisi tasawuf. Definisi tasawuf ni saya ambil daripada menurut Syekh Husain Al-Mas'udi. Syekh Husain Mas'udi dia Kedah dulu, seorang ulama pondok dulu. Dia ada kitab dia dalam bab tasawuf. Kita congkir, kita selongkar tentang apa yang disebut oleh ulama Nusantara. Orang lain ambil tentang banyak tentang ulama-ulama besar lah. Ya. Jadi macam tu. Supaya kita dapat faham. Ya. Kita nak beri contoh supaya senang. Ya. Supaya kita tahu tasawuf ini dia ada ada apa tu rujukan yang kukuh. Ya. Dari segi kerangka ilmu. Ya. Okey. Imam Junaid kita kenal kan. Guru dia adalah Sir Sikti, bapa saudara dia. Ya, guru pada apa tu Sir Sikti iaitu Syaqiq Al-Balkhi, tak silap saya. Ya, dia. Jadi ni golongan orang yang awal. Ya, golongan apa? Tak saya dah 100 golongan tabi'in lagi dah ada. Maknanya tasawuf tu dah lekat, dah ada pada awal-awal kurun lagi. Ya, yang kurun yang dia kata salafus soleh. Antara yang paling dekat lagi ialah sahabat kita tahu, kita nak sebut tentang tabi'in. Sebab ada orang tanya saya dulu. Dia kata ada tak? Saya kata antara tabi'in yang paling ma'ruf, yang paling terkenal adalah Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini adalah tabi'in. Selepas sahabat dia. Jadi macam tu. Sebab dia sempat bertemu dengan sahabat seramai 70 orang. Banyak. Siapa ni Ibnu Sirin sempat bertemu dengan sahabat 30 orang. Sufyan Al-Thawri gitu juga. Semua orang yang salafus saleh yang duduk itu terkenal dalam tasawuf. Itu boleh kita tempat bawah ada 3 orang lagi tu, banyak tu. Jadi macam tu. Jadi benda tu ada, bukan tak ada. Supaya kita dapat faham. Bukan hari ni ada baru timbul.
Yang timbul yang orang duk marah kita dalam segi tauhid tu, yang dia kata Ibnu Taymiyah tu, yang menjadi percanggahan berlaku pada hari ni dengan ulama ahli sunnah tu, dia tu pada kurung yang ke-8. Walaupun dia bahas tentang tasawuf, anak murid Ibnu Jauzi tu, itu orang tak faham tu lah. Bila tak faham tu, dia tentang balu. Dia kata Quran dan sunnah, akidah tu tidak siapa salih. Dah dia ambil akidah mana? Kurung yang ke-8. Tasawuf ni lebih lagi. Selepas tabi'in, kita tak sebut sahabat. Sahabat tu memang dia amali dan dia beramal dengan tasawuf. Tapi tidak ditulis lagi. Jadi macam tu. Ya, supaya kita nak ambil faham lah. Makna sebutan tu sudah ada. Tentang tasawuf tu sudah ada. Ya, supaya saya sebut tadi. Proof lah tadi. Imam Ghazali, Imam Syafi'i termasuk tabi'i ke? Imam Syafi'i tabi'i ke tidak? Lemai senyap gini susah lah saya. Kita tabi'i ke tidak? Termasuk 300 Quran tak? Imam Syafi'i. Pulak dah. Mana tua Imam Syafi'i dengan Imam Malik? Tak jawab juga. Takik saya belajar ni. Imam Malik lebih sebab Imam Malik guru dia kan. Imam Syafi'i 150 Hijrah. Dalam 100 lebih selepas Nabi tu. Dalam tabi'in sahabat saleh. Dan Imam Malik lagi lama pada dia. Imam Bukhari bawah pada dia. Itu nak faham tu. Jadi macam tu. Okey, masuk dah tu. Dua tadi hujah dah tu. Jadi kalau orang tanya, dah awak tu hebat pada Imam Syafi'i ke? Awak tu hebat daripada Imam Malik ke? Dah Imam Malik kata ada tarikh dia beri, Imam Syafi'i ada. Dah awak kata tak ada tu ke mana? Awak hebat ke? Saya mudah je. Awak pada hebat pada Imam Syafi'i ke? Hebat pada Imam Malik ke? Belum bawa Imam Hanbal lagi. Ada belaka tersebut. Jadi macam tu. Itu mudah. Ini yang kata kalam kata-kata yang paling mudah untuk orang biasa. Untuk senang je. Okey, saya nak sebut Imam Junaid sebut. Ya, okey. Dia kata tasawuf itu adalah menggunakan segala akhlak yang mulia, meninggalkan segala akhlak yang hina. Itu dia kata Imam Junaid. Dan saya tengok seorang, saya belajar di Azhar dulu, guru saya Syekh Idiauddin Al-Qudi, sampai sekarang saya ingat ni. Ibnu Jarir pun termasuk juga. Ibnu Jarir itu termasuk juga di golongan, tak silap saya lah, termasuk dalam golongan salafus salih. Dia kata tasawuf itu adalah dakhala min kulli sifatu sunni kharaja min sifati dani. Maknanya masuk segala sifat-sifat yang baik dan keluar daripada sifat yang keji. Zahir dan batin. Sifat yang buruk lah. Jadi macam tu. Okey. Zakaria Al-Ansari sebut, menerangkan definisi. Zakaria Al-Ansari ini guru kepada Ibnu Hajar Haytami, ulama kita Syafi'iyah. Zakaria Al-Ansari juga ulama Ashabus Syafi'i. Guru pada Zakaria Al-Ansari adalah Ibnu Hajar Asqalani. Dua, dia berapit Hajar. Sebab tu dia kata waqaftu baina hajarain. Aku terhenti pada dua batu. Hajar tu batu maksud dia. Sebab guru dia Ibnu Hajar Asqalani, anak murid dia Ibnu Hajar Haytami. Dua-dua ulama besar yang mana masyhur di kalangan peringkat dunia dan juga di kalangan Ashabus Syafi'i, daripada ulama-ulama Syafi'iyah. Okey, saya habis. Kemudian dia kata menerangkan bahawa, dia kata di sini ialah ilmu yang mengetahui cara mensucikan hati. Okey? Dan memurnikan akhlak dan menghiasi amalan zahir dan batin untuk meraihkan kebahagiaan yang kekal abadi. Maknanya di akhirat nantilah. Memanglah kan? Kita amal ibadat. Amal ibadat kita kalau kita ngaji tak? Syaratus Saliki ke, kita ngaji bimbingan mukmin ke Ihyamuddin. Kalau kita amal ibadat, ada riak, ada sum'ah, ada ujub, perasaan bagus, amal kita habis gitu je. Amal itu baik, datang benda tu dia jadi maksiat, tu dia panggil maksiat batin. Tak pasal pula hak baik dia jadi dosa pula kepada kita. Sebab kita dihiasi dengan sifat mazmumah tadi. Benda yang zahir tadi, yang batin tu, asyik rasa dia bagus, orang lain tak bagus, dia perasan dia. Orang tak tahu pun perasaan wujud ni, orang tak tahu. Kalau yang riak tu, dia nak orang puji dia bagus, dia nak buat biar orang nampak dia bagus. Ada semua mana benda terlekat pada hati dia. Jadi amalan dia buat itu jadi kosong gitulah. Kita tak perasan benda tu. Tapi bila kita belajar, kita tahu. Bila dah kita tahu,
Bila ada itu, ada perasaan itu, ada ngam atau ngam tak? Dia ngam tu dalam jiwa tu, dia kena taubat pada Allah. Itu kaedah ada. Maknanya dia dapat scan sifat buruk dia. Baguslah. Tu ada bertaubat. Kalau dia dapat scan sifat dia, dia rasa okey, bagus. Tak belajar pula. Jadi benda kekal pada hati dia tu, pahala tu dia jadi letak air atas tu lah, atas apa tu? Atas kelabung keladi tu, habis itu. Jadi rugi lah. Kan? Jadi macam tu. Bila dia ada tauhid, dia ada fiqh, dia ada tasawuf, dia mengemaskan. Yang tu tadi yang sebut oleh apa tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Imam Malik tadi, faqad tahaqqaqa. Makna tahqiq, benar amalan dia. Makna dia dapat simpulkan amal ibadat itu menjadi bersih. Bersih pada akidah, bersih pada fiqh, bersih pada tasawuf tu. Amalan dia tu. InsyaAllah sampai pada Allah. Kita harap itu. Saya pun takut sebab benda tu. Bukan senang. Habis kat situ ya. Berhenti kat situ. Last sekali sana dah azan dah tu. Ya, kita tengok tadi Syekh Hussein Al-Mas'udi. Ulama kita lah. Ulama pondok dulu. Ya, dalam tempat tahu dia ada kitab dia. Dia kata as-safa, maknanya bersih. Dia kata tasawuf itu ialah bersih. Dia kata jernih. Ya, dia kata hening. Oi. Sesuatu dari najis dan kotor yang hissi dan maknawi. Tahu hissi tak? Yang hissi istilah bahasa Arab. Hissi benda yang zahir. Maknawi benda yang batin. Zahir dan batin. Okey, habis. Dari segi istilah dia kata menghilangkan daripada dirinya akan perangai yang dibangsa akan kepada manusia. Perangai manusia nafsu macam-macam. Kalau belajar lagi manusia dia ada sifat buah. Dia ada sifat nafsu, dia ada sifat nafsu buah tu binatang. Ada perangai rimau, ada perangai anjing, ada perangai hina, ada perangai dia. Banyaklah pada kita lah. Betul. Kita tengok singa dengan rimau. Dia kalau dia tangkap, bila dia ditangkap apa tu mangsa dia bersama tak? Betul? Kalau dah dapat ke dia? Kalau dah dapat ke dia? Kalau dah dapat ke dia? Dia beri ke orang lain tak? Dia cakap ke kawan yang sama tangkap dengan dia tu. Kita gitu lah. Sebelum dapatkan mari sokong aku apa? Minta maaf sekejap dah dapat ke dia. Cuk dia kuih. Kuih belaka ni. Kang. Macam tu. Paling mudah. Senang je. Jadi macam tu. Tu sifat. Binatang buah. Hak jenis uluh. Beli macam-macam. Itu sifat Nabi Ibrahim ni. Bukan senang. Kita lah bukan nak kabar orang lain. Saya tak sebut orang lain. Kita sebut kita. Kita tu maksud saya lah. Bukan senang. Sifat anjing macam mana? Allahu Akbar. Serigala macam-macam. Itu contohlah. Ya. Okey, habis. Dan dipakai segala perangai yang dibangsa pada malaikat. Kan malaikat ini tak ada hanya buat taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bedah sikit. Ulama kita dulu hebat. Dan dia kata sunyi. Artinya disucikan akan zat Allah Taala daripada barang yang cedera pada Tuhan, yang tidak layak bagi Allah. Dia masukkan. Maknanya definisi tasawuf tu dalam bab tauhid. Betul lah. Bila orang tu tidak takabur, dia suci je hati dia. Sebab apa? Bila kita masuk sifat ananiah kita masuk sifat mazmumah kita dah ambil hak Allah Ta'ala. Maknanya untuk Allah tu, lillah ikhlas tu tak ada. Kita masuk riak tak ada untuk Allah. Kita masuk takabur tak masuk dah untuk Allah. Itu yang berlaku kepada yang Nabi sebut tentang hijrah. Innama a'malu binniat. Kita tengok ayat yang akhir tu. Awin imrati yang kihuha, sama dia ataupun dunia yang dia nak, ataupun wanita yang dia nak kahwin ni, dia mengikut apa yang dihijrahkan. Jadi hilang siapa yang hijrah kerana Allah, dia akan dapat Allah dan Rasul. Nampak? Sebab itu orang tak nampak bahawa sifat batin ini, ya, riak, takabur, sum'ah, benda yang takabur tu, orang tak nampak dosa besar, betul tak? Sedangkan dia disebut sebagai syirkul asghar, syirik kecil. Saya nak tanya, orang mencuri tu masuk syirik kecil tak? Syirik kecil tak orang mencuri ni? Syirik kecil tak?
Tak, dia termasuk dosa besar. Kalau takabur, masuk syirik kecil tak? Masuk. Mana besar orang mencuri dengan orang takabur? Mana besar dosa? Takabur. Saya dengar pemulut ayat. Tak apa. Orang yang belajar, bila orang belajar dia faham. Orang yang takabur tu lebih besar daripada orang mencuri. Yang kita keji orang mencuri bagi nak selak. Orang yang sombong dengan Allah Ta'ala, dengan manusia. Kita rasa apa? Kita sendiri. Sedangkan tu yang ditakuti golongan tasawuf, golongan ulama dia takut dengan benda tu. Itu yang disebut oleh Abu Hasan Ghazali, ditakuti mati dalam keadaan su'ul khatimah tanpa dia sedari. Itu yang kita belajar tu. Maknanya mati dalam keadaan su'ul khatimah, yang tidak baik, yang tanpa dia sedari. Nampak? Tengok suci. Itu saya nak skop bab tu. Ya, sebab dalam tasawuf nanti kita akan belajar yang pertama tentang makrifah. Bagaimana tasawuf dia kait dengan makrifah kepada Allah, mengenai Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua tentang penyucian hati tadi. Sama ada hissi dan maknawi, sama ada zahir dan batin. Itu dua perkara yang perlu kita ingat. Tasawuf dia bukan akhlak dia, ya. Dia bersifat makrifah. Dia mengenai Allah. Tauhid satu, mengenai Allah Ta'ala juga. Tasawuf satu. Macam mana kita nak beda tauhid yang kita belajar itu dengan makrifah tasawuf? Itu kita gabung nanti. Kita dedah benda tu. Bagaimana peranan tasawuf dalam mengenai Allah Ta'ala dengan tauhid yang kita belajar tu. Sifat 20. Jadi paling mudah macam tu. Ya, insya-Allah. Cukup sekali tu, wallahu alam. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. ولا حول ولا قوة